Kebanyakan daripada kita tahu yang lemak berlebihan tidak bagus untuk kesihatan. Namun sebenarnya, ada kategori lemak yang baik untuk kesihatan kita. Lemak tersebut dinamakan sebagai polyunsaturated fatty acid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, kita akan berbicara mengenai omega 3, iaitu salah satu polyunsaturated fatty acid yang bagus untuk kesihatan kita. Jom kita saksikan. Omega 3 adalah dalam kumpulan asid lemak poli tak tepu, iaitu polyunsaturated fatty acid. Ianya diperlukan oleh badan kita untuk jalankan fungsi seharian. Kita boleh dapatkan omega 3 ini melalui penghasilan sendiri oleh badan kita ataupun dalam diet seharian kita. Terdapat 3 jenis omega 3. Saya rasa benda ini agak penting, terutamanya semasa anda nak beli suplemen ini, anda boleh tengok kat belakang tu, anda boleh tengok ingredient dia sama ada tak omega 3 tersebut. Dalam omega 3 ni ada beberapa lemak yang bagus, iaitu satunya ALA, iaitu alpha linolenic acid. Yang kedua iaitu EPA, iaitu eicosapentaenoic acid. Dan yang ketiga iaitu DHA. Sumber untuk dapatkan omega 3 ini sama ada melalui haiwan ataupun daripada sumber tumbuhan. Tapi sumber yang paling banyak yang kita boleh dapati omega 3 ini ialah daripada ikan laut dalam. Berkenaan kelebihan omega 3 ini, ia boleh membantu dalam mengurangkan risiko untuk beberapa penyakit. Okey, yang pertamanya iaitu mengenai kesihatan jantung. Sakit jantung merupakan punca utama kematian di Malaysia. Salah satu cara kita nak kurangkan risiko serangan jantung ialah dengan menjaga diet dan juga pemakanan kita seharian. Jadi bila kita sentuh mengenai diet yang sihat, kandungan omega 3 ini ia dapat mengurangkan tahap kolesterol di dalam darah. Bila tahap kolesterol ini berkurang, ianya akan mengurangkan risiko untuk terjadinya pembentukan plak dan ianya akan kurangkan risiko untuk berlakunya serangan jantung. Omega 3 ini juga bermanfaat dalam kawalan tekanan darah tinggi. Darah tinggi merupakan sakit kronik yang biasa terjadi. Selain pesakit itu makan ubat, kawalan makanan juga amat penting. Saya sebagai doktor selalu nasihatkan pesakit yang mempunyai darah tinggi untuk mengurangkan garam. Tapi selain garam, ada kajian yang mengatakan pengambilan omega 3 ini akan menyebabkan pengurangan di dalam sistolik dan juga diastolik tekanan darah. Jadi anda boleh cuba amalkan secara konsisten omega 3 dan mungkin anda akan dapat tengok result yang bagus dalam tekanan darah anda nanti. Omega 3 juga membantu dalam penyakit kolesterol tinggi. Macam yang pertama tadi saya dah mention yang omega 3 bagus untuk kawalan sakit jantung. Omega 3 ini juga mampu menurunkan triglycerida, iaitu lemak yang tak elok, dan ianya meningkatkan HDL, iaitu kolesterol yang baik dalam badan. Jadi efek secara keseluruhannya, kolesterol itu akan merendah dan menurun. Yang keempat iaitu berkenaan kanser. Omega 3 ini dikatakan mampu melambatkan dan mengurangkan risiko perkembangan tumor di kanser tertentu. Contoh iaitu seperti kanser payudara dan juga kanser prostat. Ianya bertindak dari segi ianya akan mengurangkan keradangan dan melambatkan sel kanser untuk growth dan divide. Seterusnya, ia akan melambatkan kanser sel itu untuk membuat salur-salur darah yang baru. Dan yang kelima iaitu berkenaan perkembangan otak. Omega 3 ini memainkan peranan dalam fungsi otak dan juga untuk perkembangan otak. Ada kajian yang mengatakan omega 3 ini mampu memainkan peranan dalam perkembangan awal kognitif kanak-kanak dan ianya membantu dalam memori bagi orang dewasa. Contoh dalam kes Alzheimer iaitu nyanyuk secara mudahnya, suplemen omega 3 ini boleh dicadangkan bagi membantu memori pesakit. Perlu diingatkan yang omega 3 ini bukanlah ubat, tapi ianya adalah suplemen. Bila sentuh soal suplemen ini, ianya adalah makanan tambahan ataupun nutrien tambahan bagi membantu badan untuk beroperasi dengan lagi baik. Jadi, bagi sesiapa yang mengalami masalah kekurangan omega 3 seharian, mungkin boleh consider untuk beli suplemen ini. Kerana omega 3 ini banyak manfaat seperti yang saya bagi tahu di awal video tadi. Secara asasnya, di dalam pemakanan ataupun diet apa sekalipun, bersederhanalah dan perlu seimbang. Makan banyak sangat pun tak boleh dan kurang sangat pun tak boleh. Setiap makanan ada julat yang sesuai untuk keperluan badan seharian kita. Saya rasa itu sahaja setakat ini berkenaan khasiat yang anda boleh dapati sekiranya memakan omega 3. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe kepada channel ini.
Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.